أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علم الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فافتح لنا يا الله بالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sedang hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha suci dari sebarang sifat kekurangan, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Dengan kehendaknya alhamdulillah kita dipilih oleh Allah untuk sama-sama kita beriktikaf di dalam masjid pada saat ini dan menghadiri mengikuti majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita berbekalkan hati yang bersih dari sebarang penyakit yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diharapkan para hadirin hadirat, para muhibbin sekalian sihat wal afiat insyaallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sambungan kitab kita, kitab Risalah Tauhid, muka surat 19. Risalah Tauhid, muka surat 19. Bang masuk, masuk. La haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin rabbal alamin. Alhamdulillah. Kenyataan yang ketiga, kata musannif, mengenal Tuhan dan mengetahui sifat-sifatnya Tuhan. Apa hukum mengenal Tuhan? Hukumnya wajib. Kenapa mesti kita mengenal Tuhan? Supaya tidak bertukar dengan yang lain. Selain daripada itu, mengenal Tuhan ini merupakan suatu sebab seseorang hamba itu akan takut kepada Allah. Bila sebut Tuhan, tidak ada kena kepada yang lain melainkan Allah. Perkataan Tuhan ini haram diguna pakai kepada selain Allah. Jangan diguna pakai perkataan Tuhan kepada selain Allah. Di antara perkara yang merosakkan iman, kata ulama, memanggil sesuatu yang lain daripada Allah dengan panggilan Tuhan, walaupun disandarkan, contohnya Tuhan Buddha, Tuhan Hindu,
Tak boleh, kerana perkataan Tuhan ni hanya layak untuk Allah. Perkataan Tuhan ni hanya tertentu untuk yang memiliki sifat-sifat ketuhanan. Adapun yang tidak ada sifat ketuhanan, maka jangan sekali-kali dipanggilkan dengan perkataan Tuhan. Kerana selain daripada Allah Ta'ala itu, tidak ada satu pun sifat Tuhan pada mereka. Bahkan sekalian itu namanya makhluk yang dijadikan oleh Allah. Patung-patung, batu-batu, berhala-berhala itu semuanya ciptaan Allah, sama seperti kita manusia. Cuma mereka batu, tidak berakal, tidak boleh bergerak diam. Kita dengan batu itu sama, tak ada perbezaan pun. Kita ni makhluk yang dijadikan oleh Allah. Maka kenapa mengenal Tuhan itu wajib? Kerana dengan mengenal Tuhan itu akan menimbulkan di dalam hati hamba itu perasaan takut, gerun terhadap Allah, takut kepada Allah, gerun terhadap Allah. Contohnya apabila hamba itu mengetahui dan meyakini bahawasanya Tuhan itu memiliki ilmu yang maha hebat, ilmu yang maha meliputi, tidak ada sesuatu yang terselindung daripada ilmu pengetahuan Allah. Dan setiap apa yang diketahui oleh Allah daripada kita pasti akan diberi balasan oleh Allah. Jadi hamba yang mengenal, contohnya Tuhan itu memiliki sifat ilmu pengetahuan sehingga Allah Ta'ala berfirman, ya'lamu ma fis sudur. Allah Ta'ala maha mengetahui barang yang ada di dalam hati-hati kita, daripada sifat baik ataupun sebaliknya. Sekecil apapun, contohnya di dalam hati kita ada penyakit yang dibenci oleh Allah, maka akan adalah balasan nanti di hari kiamat. Maka hamba yang mengetahui dan beriman, begitu hebatnya, begitu sempurnanya, begitu dahsyatnya ilmu pengetahuan Allah, maka dia akan menjadi hamba yang takut untuk membuat benda yang dilarang oleh Allah di dalam hati. Bukan sekadar anggotanya sahaja dijaga, dikawal daripada membuat benda yang dilarang oleh Allah, bahkan dia bersungguh-sungguh mengawal, menjaga hatinya daripada terdapat sifat-sifat yang dibenci oleh Allah. Dia tak berani simpan. Dia tak berani nak simpan sebab dia tahu kalau dia simpan benda itu dalam hatinya, dia pasti dibenci oleh Allah. Sekecil apa pun contohnya, dia tidak akan menyimpan dendam, menyimpan dengki, bersangka jahat dan sebagainya. Dia tak berani nak simpan. Itu faedah daripada mengenal tadi tu. Daripada kenal itulah jadi takut, daripada kenal itulah jadi gerun, daripada kenal itulah jadi malu, daripada kenal itulah jadi cinta sayang kepada Allah. Kita hanya tahu nama Allah Rahman Ar-Rahim, tapi sifat-sifatnya kita tak faham. Kita tak faham sifat-sifat Tuhan itu. Sebab itu tidak ada rasa takut dalam diri kita terhadap Allah, tidak ada rasa malu dalam hati kita terhadap Allah. Kalau kita mendakwa kita takut kepada Allah, padahal kita tidak mengenal Allah itu siapa, maka takut itu tadi palsu, bohong. Sifat takwa yang dalam hati, sifat takwa yang dikatakan takwa itu di dalam hati, bukan di lidah.
Kalau takwa di lidah tak akan mengubah kita menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Kalau takwa di lidah tidak akan mengubah kita menjadi hamba yang baik. Tapi kalau takwa yang terbit daripada dalam hatinya, hasil daripada pengenalannya kepada Allah, ini akan mengubah hamba tadi menjadi hamba yang semakin dekat dengan Allah. Kalau kita kata takwa, tapi kita tak masuk lagi pun dalam golongan orang yang takwa. Serendah-rendah darjat orang yang takwa, dia tidak membuat segala yang dibenci oleh Allah zahir dan batin. Itu paling rendah martabat takwa, paling rendah, paling lekeh sekali martabat takwa, tidak membuat segala yang dibenci oleh Allah zahir dan batin. Cuba kita tengok diri kita. Dalam meninggalkan benda yang dibenci oleh Allah, kita masih lagi memilih-milih. Tak semua benda yang Allah haramkan kita tinggalkan. Itu tanda kita tidak takut kepada Allah. Hamba yang takut kepada Allah dengan sebenar-benar takut, seperti yang dibaca setiap kali khutbah tu, ittaqullaha haqqa tuqatih. Hendaklah kamu takut kepada Allah akan sebenar-benar takut kepada Allah. Paling rendah martabat orang yang sebenar-benar takut kepada Allah ni, dia tidak akan membuat benda yang dilarang oleh Allah zahir dan batin. Benda yang Allah haramkan pada zahir dia tak sentuh. Benda yang Allah haramkan pada batin, hati dia tak simpan. Kita semayang, agak kita tak minum, judi kita tak buat, curi kita tak buat, tapi dengki ada dalam hati, sangka jahat sesama kita ada, dendam ada dalam hati kita. Padahal benda-benda itu tadi benda yang diharamkan oleh Allah. Allah mengharamkan sifat-sifat yang tertentu. Jadi wajib kita mengenal apakah sifat-sifat yang diharamkan oleh Allah. Apabila ada dalam hati kita, maka setiap sifat itu wajib kita buang. Wajib buang. Satu pun tak boleh ada dalam hati kita. Jadi kita kena ngaji apa? Ilmu tasawuf. Ngaji ilmu tasawuf ni supaya kita boleh mengenal akan sifat-sifat hati yang diharamkan oleh Allah. Ya Allah, supaya kita boleh cari dalam diri kita ada ke tidak. Sebab penyakit hati itu banyak, terlalu banyak penyakit hati. Takaburnya lain, ujubnya lain, riyaknya lain, amannya lain. Berasa aman, berasa macam Allah tak benci, berasa macam Allah tak murka kita, berasa macam kita ni selamat daripada kemurkaan Allah. Padahal banyak lagi benda yang Allah larang kita buat. Amalan kita masih bercampur-campur dengan yang haram. Niat kita belajar ni supaya Allah tunjukkan kesilapan kita, kesalahan kita, dosa kita. Ini sebab tu kena kenal Tuhan, supaya kita takut, supaya kita jadi takut. Takut sebab Tuhan ni kalau dia sayang sangat, tapi kalau dia benci tak tertanggung azab. Kalau dia benci tak tertanggung azab, tak ada siapa pun yang sanggup nak menanggung azab Allah. Tapi kalau dia sayang, tengok Allah Ta'ala maha pengasih, maha penyayang atas dunia ni, semuanya diberi nikmat. Dia tak pilih siapa pun, semua dia sayang, dia pemurah ke atas sekalian makhluk dia. Hatta binatang yang paling hina pun diberi makan oleh Allah. Pernah satu ketika zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, kata silap, ada seorang pendosa, ada seorang kafir yang kelaparan, yang kebuluran, dia minta makan pada Nabi ni tadi. Lalu Nabi ni tak nak bagi.
Nabi ni kata, aku tak nak bagi, kalau kau tak nak masuk kepada agama Islam, aku tak nak bagi kau makan. Lalu Allah Ta'ala memberi teguran kepada Nabi jadi. Allah Ta'ala kata, banyak lagi, maknanya hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah yang ingkar, yang tak percaya kepada Allah, yang tak percaya, yang tak beriman kepada Allah, Allah bagi makan minum. Engkau Nabi Ibrahim baru seorang baru seorang orang kafir datang minta makan, kau dah tak nak bagi. Nak tunjukkan apa tu? Pemurahnya Allah. Pemurahnya Allah. Allah pemurah. Allah ni dia tak pilih. Sifat orang pemurah ni dia tak pilih dulu. Itu sifat orang pemurah, dia tak peduli Islam tak Islam, dia tolong. Dia tak pilih keluarga tak keluarga, dia tak peduli kroni tak kroni, dia tak peduli. Itu pemurah. Kalau pilih-pilih itu bukan pemurah lagi. Itu sayangnya Allah Ta'ala, kita ni tidak sepatutnya kita ni sebenarnya melupakan Allah. Sebab apa tu? Kerana kita ni sentiasa ditolong oleh Allah, sentiasa ditolong oleh Allah. Nak makan, nak minum, nak tidur, nak bangun, nak bercakap, nak memandang, nak memikir, nak semayang, nak puasa, semua Allah tolong. Tapi berapa lama, berapa hari dalam sehari, berapa kali kita ingat kepada Allah? Kita fikir pagi ni dah, fikir berapa banyak kebaikan Allah pada diri kita, pada anak bini kita, pada mak ayah kita, pada anak-anak kita. Bukankah Allah yang tolong semua? Tapi dalam sehari berapa kali kita duk sebut nama dia, duk teringat kepada dia dah. Tak sama macam kalau manusia kadang-kadang buat baik pada kita, kita selalu sebut nama-nama dia. Ini manusia buat baik pada kita kadang-kadang, jarang-jarang kita sebut nama dia. Tapi Allah yang tak pernah melupakan dan meninggalkan kita dalam memberi nikmat, jarang kita ingat. Bila kita ingat dia? Bila kita susah. Bila kita susah, baru kita ingat Tuhan. Bila waktu kita senang, dapat nikmat, tak ingat. Ini yang kita nak sama-sama usaha perbaiki. Kena kenal Tuhan, supaya setiap gerak-geri kita tu mengingatkan kita kepada Allah. Mudah-mudahan bila kita belajar tauhid, belajar akidah ni, mudah-mudahan kita dapat faedahnya. Di antara faedah mengaji tauhid ni banyak faedah. Di antaranya mudah-mudahan setiap gerak-geri kita, penglihatan, pendengaran kita, apa yang sampai kepada kita baik buruk, menolong kita mengingat kepada Allah. Bukan waktu susah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang sentiasa bergantung, berhajat kepada Allah, walaupun dalam keadaan kita senang. Kita tengok hati kita waktu kita senang dengan waktu hati kita susah, sama tak pergantungannya dengan Allah? Waktu kita sakit macam mana? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau minta sungguh-sungguh. Kalau kita ada hajat besar, kita minta sungguh-sungguh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Buat solat hajat lah, begini begitu. Baiklah, baguslah, betul lah tu, bukan salah, betul. Tapi waktu kita mendapat nikmat, kesenangan, seolah-olah kita macam dah tak berhajat lagi kepada Allah. Doa pun main. Mulutnya amin, tapi hatinya ke tempat lain. Saya cakap saya tak tahu tuan-tuan. Amin, tapi hatinya bukan ada kepada Allah. Tak sama macam waktu kita susah. Amin, ya Allah. Sambil mulut sebut amin, dalam hati, ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkanlah, ya Allah. Tapi waktu kita senang, amin, hati kita ke lain. Nampak tak tu?
Ini kelemahan kita, reka kita, lupa kita. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kita baik, insya-Allah. Baik, jadi mengenal Tuhan jadi banyak. Sebab tu wajib kenal Tuhan tu. Supaya sayang kepada Allah, sayang kepada Allah. Supaya takut kepada Allah, takut tapi sayang. Kalau rimau takut tapi benci. Kalau rimau kita takut dan kita larikan diri. Tapi kalau Allah takut, makin kita rapatkan diri kepada Allah. Jadi mengenal Tuhan itu hukumnya fardu ain. Fardu ain, kewajiban yang dimestikan di atas setiap individu. Itu fardu ain. Jadi fardu ain atas tiap-tiap mukallaf. Siapa dia mukallaf ni? Orang yang berakal. Pertamanya dia waras. Yang kedua, balik, cukup umur. Sampai cukup umur lah. Kalau laki-laki keluar mani seawal umur 9 tahun. Begitulah juga orang perempuan, anda dia cukup umur keluar haid apabila cukup umurnya 9 tahun hijrah. Dan sehingga berapa? 15 tahun. Itu paling lama lah tu. Kalau daripada umur 9 tahun hingga 15 tadi tak keluar haid, kalau perempuan tak keluar mani, bagi laki-laki dikira baligh dah bila umurnya cukup 15 tahun hijrah. Walaupun contohlah ada berlaku orang ni tak pernah mimpi, tak pernah keluar mani, yang perempuan tak pernah datang haid pun sejak umur ni 9 tahun sampai dah umurnya 15 tahun tak pernah keluar darah haid. Maka dia dikira baligh lah tu bila umurnya cukup 15 tahun hijrah. Jangan kira masih jangan kira masih kira masih dia banyak lagi. Sebab bulan masih ini ada 29, ada 28, ada 30, ada 31. Dalam kitab sebut tu cukup umur tu hijrah. Lepas tu kalau kita nak kira tarikh lahir kita yang sebenar, tarikh laki ke, tarikh nikah ke, tarikh beranak ke, hijrah itu yang paling tepat sekali. Kalau ikut masih dia lari dia lari kemudian yang ketiga, sampai seruan agama kepada diri dia tu, sampai seruan agama Islam pada diri dia. Itu syarat ketiga. Mukallafnya apa maksud mukallaf? Orang yang diberatkan hukum Allah. Bila cukup syarat ni, dia tak boleh lari. Walaupun dia nak lari, dia tetap duduk di dalam hukum Allah. Yang keempatnya, dia boleh mendengar ataupun dia boleh melihat. Salah satu. Dia boleh mendengar ataupun dia boleh melihat. Kerana penglihatan dan pendengaran ni merupakan alat untuk kita memahami sesuatu. Mana orang boleh ajar kita semayang dengan, contohnya kalau kita buta, kita boleh faham bab solat dengan orang bisik dengan kat telinga kita. Kalau kita buta pekak, kita boleh faham dengan isyarat. Tapi kalau dua-dua ni buta dan pekak, ini tak cukup, dia tak mukallaf. Ada tak orang kerubung buta dan pekak? Ada? Ada? Tak jumpa lagi lah setakat ni. Setakat ni tak jumpa lagi buta dan pekak, tak jumpa lagi. Tak tahulah tuan-tuan pernah jumpa. Dah lah buta, pekak pula. Macam mana nak buat ceritanya dia? Nak ajak minum kopi ni, nak bisik dia tak dengar, minum kopi, nak buat isyarat dia tak nampak. Jadi kalau tak ada dua benda ni, dia tidak dia tak mukallaf. Walaupun dia tadi berakal, walaupun dia keluar mani atau haid, walaupun dah sampai dekat dia tu seruan agama Islam, tempat tinggal dia tu, tapi dia tak boleh mendengar dan dia tak boleh melihat. Dia tidak diberatkan hukum Allah. Dia tak puasa, dia tak semayang, ikut dia. Tak ada hukum halal haram atas diri dia.
Tapi orang yang macam tu samalah macam orang gila tu. Orang yang tidak berakal tu, dia balik keluar mani, perempuan haid. Cuma dia tak berakal, dia boleh mendengar, dia boleh melihat sampai seruan agama pada tempat dia, pada diri dia. Tapi oleh kerana luput satu syarat, iaitu tidak waras, maka dia tidak diberatkan hukum Allah. Dia tak semayang, dia tak mengaji, dia tak puasa. Puasa dia makan. Tapi sungguh pun mereka demikian, tempatnya syurga garanti dapat. Itu jangan kita ketawa dengan orang gila. Kita ketawakan dia, esok dia ketawakan kita kan. Kita ni berakal tapi macam gila nah. Berakal tapi macam gila, macam bukan gila, macam. Betul Allah sindir kita dalam Quran, afala ta'qilun, adakah kamu tak berakal? Tujuan kita hidup apa? Siapa belum tahu tujuan kita dihidupkan oleh Allah? Mesti semua orang tahu, ataupun terlupa. Kita tengok balik hidup kita ni dah rosak ke ataupun kita kena semak kan? Semak, jangan kita lupa lalai sebab umur kita makin sedikit. Kita semak balik, sementara ada umur ni kita tengok balik hidup kita ni betul ke dah rosak. Kalau rosak baiki, kalau betul alhamdulillah. Kalau rosak, kena selamatkan diri kita. Macam mana nak tahu rosak ke tidak diri kita? Tengok tujuan. Apa tujuan dan matlamat kita diciptakan oleh Allah? Tidak lain untuk apa? Mengabdikan diri kepada Allah. Beribadat maksudnya. Mengabdikan diri kepada Allah, menyembah Allah, makna mentaati Allah. Apa yang Allah suruh, buat. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Khususnya yang wajib lah. Kalau Allah suruh benda wajib, kena buat. Yang Allah larang, yang Allah tegah haram, kena tinggalkan. Zahir dan batin. Zahir dan batin. Kita tengok. Di samping tu, di samping pengabdian diri kita ni atas dunia ni, Allah ada persiapkan macam-macam hiburan. Betul? Ada ulama dia buat perumpamaan, mudah kita nak faham perumpamaan dia. Kita pun tak terfikir contoh tu, tapi bila dibagi tu kita teringat, betul juga handphone ni apa tujuan ni? Direka, main game, main tembak. Tujuan utama, matlamat utama berhubung, betul? Berhubunglah, itu tujuan dia utama, berhubung. Tapi di samping berhubung, dia ada hiburan. Kalau nak berhubung ini bosan kekejap panggilan daripada pagi sampai ke malam, bosan juga gitu kan. Jadi ada hiburan, ada TikTok, ada Toktik, ada game macam-macam lah, ada boleh tengok cerita dia. Tapi kadang-kadang penggunaan telefon ni dah rosak. Mak ayah kita telefon kita tak jawab sebab leka main game. Tonten, panggilan masuk ayah, mak tak jawab. Siapa call kita tak jawab. Kita leka dengan hiburan. Maknanya dah handphone kita dah rosak. Faham tak cerita tu? Makna matlamat dia dah lari. Matlamat ni bukan perhubungan dah jadi hiburan. Sepatutnya time-time main game ke, main TikTok ke, kalau ada orang telefon jawab lah. Ni dah kita cancel sebab leka dengan hiburan tadi. Jadi hidup kita tadi matlamatnya ibadat, tapi Allah siapkan atas dunia ni hiburan, cari harta, betul? Harta, kekayaan, kesenangan, populariti,
pengikut, macam-macam lah. Entah dunia, harta lah, pangkat, jawatan. Jadi ada di kalangan kita manusia yang berhibur dengan benda-benda tadi, berbini, beranak, berlaki, cari harta, pangkat, jawatan, hiburan, hobi, sampai panggilan Allah kita tak perlu pedulikan, sampai arahan Allah kita ketepikan. Allah suruh semayang, kita tak peduli. Allah suruh ngaji, kita tak peduli. Allah suruh puasa, kita tak peduli, dan sebagainya. Maknanya hidup kita dah rosak. Hidup kita dah rosak. Kalau begitulah hidup kita dah rosak. Nampak tak? Jadi baiki balik. Bukan tak boleh main tadi tu, boleh nak main game tu tadi, nak tengok-tengok cerita, tapi jangan lupa matlamat dia tadi tu. Bila orang call, jawab. Makna jangan leka dengan mencari harta, kekayaan, berbini, beranak, berlaki, sampai Allah suruh semayang kita tak peduli. Allah suruh belajar fardu ain melalui Nabi SAW. Nabi kata menuntut ilmu itu wajib. Ilmu fardu ain itu wajib. Tauhidnya, tasawufnya, fiqahnya, tajwidnya wajib. Tapi kita tak pedulikan empat ni. Kita tak nak mengaji, kita tak nak mendengar, kita tak nak belajar. Kita leka dengan pangkat, jawatan kita, mencari kekayaan, mencari kesenangan, mencari keselesaan hidup kita pagi, petang, siang, malam, dan mengabaikan apa yang Allah suruh. Sebenarnya hidup kita dah rosak. Jadi baiki balik, ejah balik, ejah balik. Sebelum terlambat, ejah balik kita. Jangan teruskan begitu. Kalau terus begitu, habis kita. Habis. Besok kita ditanya oleh Allah. Allah tanya kita, apa kita buat atas dunia. Bukan Allah larang cari harta, kekayaan, pangkat, jawatan. Belajarlah. Kita belajar mengaji. Daripada belajar mengaji, nanti kita akan tahu ibadat ni, kita ni kena tipu ke ataupun tidak duduk atas dunia. Ditipu oleh syaitan ke tidak kita. Yang wajib kita tinggalkan, yang sunat kita buat sungguh-sungguh. Tengok Ramadan nanti penuh masjid. Ramadan nanti penuh masjid. Sebab apa? Nak tarawih. Tarawih apa hukumnya? Sunat. Ngaji lepas maghrib, kuliah fardu ain itu apa hukumnya? Wajib. Cuba tengok mana ramai yang ngaji fardu ain ramai ataupun yang solat tarawih ramai. Banyak yang buat benda sunat dan meninggalkan yang wajib. Nampak tak tu kita ditipu? Kita ditipu oleh nafsu dan syaitan. Syaitan ni, kata Imam Ghazali, dia bukan sahaja ajak kita buat dosa, minum arak, berjudi dah. Ada kala dia ajak kita buat ibadat, tapi ada perangkap yang dipasang kat situ supaya kita leka. Dia nak mengalihkan pandangan kita kepada benda yang lebih dituntut oleh Allah. Dia ajak kita semayang sunat supaya kita terlupa tentang qada semayang. Contoh, dia ajak kita semayang sunat supaya kita leka dengan pengajian yang fardu ain. Padahal fardu ain itu wajib. Berdosa kalau kita tak hadir. Tarawih tak berdosa. Seumur hidup kita kalau tak pernah tarawih pun tidak berdosa. Tapi tuntutan belajar fardu ain, tauhid, tasawuf, tajwid, fiqh, ini wajib. Kalau kita tak datang, berdosa kita. Lain kita dah alim, lain dah beres, fiqhnya dah beres, tauhidnya dah beres, tasawufnya dah beres, itu sawah. Jadi kita tengok mana-mana pun macam itulah. Yang tak pernah nampak waktu kuliah maghrib pun nampak nanti tarawih. Padahal tarawih masanya lagi lambat daripada pengajian fardu ain. Tarawih pukul 9 baru mula. Pukul 9 baru mula tarawih, habis pukul 10.30 fardu ain telah ghalib ialah lepas maghrib 7.50 mula, pukul 8.40 habis dah.
Pukul 9 dah boleh lepak kedai kopi. Nampak tak tu permainan ni? Sebab tu syaitan ni dia kata tuan-tuan apa? Kau nak beribadat, kau beribadat. Asalkan kau jangan menuntut ilmu sudah. Kau nak beribadat, ibadatlah. Kau nak jadi apa? Penderma, pemurah, apa tolong orang, qiyamul lail, zakat, haji, umrah, wakaf. Kau nak buat apa? Kau buatlah. Asalkan kau jangan menuntut ilmu sudah. Sebab kalau kau menuntut ilmu, kau akan nampak permainan dan tipu daya kau. Kalau kau menuntut ilmu, kau akan nampak perangkap-perangkap yang menguasai. Kau akan tahu macam mana selok belok aku menipu. Sebab tu dia tak peduli. Kita nak buat ibadat, dia tak akan kacau. Buatlah. Asalkan kau jangan belajar. Sebab kalau kau belajar, takkan ada dah peluang nak menyesatkan dan nak menipu. Sebab tu menuntut ilmu ni lagi berat daripada ibadat sebenarnya. Menuntut ilmu lagi berat daripada beribadat. Ramai orang boleh beribadat, tapi menuntut ilmu tak ramai. Tu tak tapih lagi tu. Tak tapih lagi. Tak tapih lagi yang menuntut ilmu beramal. Tu tak tapih lagi. Beramal dengan ikhlas tidak. Tu tak tapih lagi. Tu banyak tapisan tu kan. Nanti kita semua akan dihisap oleh Allah. Baik, jadi mengenal Tuhan ni, bila kenal Tuhan, dia akan jadi hamba yang takut, yang patuh. Dia akan jadi hamba yang takut. Daripada takut tu akan jadi patuh. Jadi patuh. Allah suruh apa, buat saja. Allah larang apa, dia akan tinggalkan tanpa mempersoal dan mempertikaikan. Sebab takut nak pertikai, takut nak persoal. Tak berani. Tak berani. Kalau dengan orang, contoh kita buat contoh, bila kita takut orang, tak berani nak buka mulut. Tak berani nak buka mulut. Sebab tahu sifat dia ni kan, kalau dia cakap, jawab sampai tapak tangan dia. Tak berani. Diam. Tak berani. Buka mulut memang kena. Sebab apa tu? Takut. Tapi takut dengan Allah. Sebab tu tak berani nak pertikai. Allah suruh, baiklah. Allah larang, baiklah. Itu dia katakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Bukan kami dengar, kami pertikaikan. Bukan kami dengar, kami persoalkan. Bukan kami dengar, kami pertimbangkan. Dengan mengetahui namanya dan sifatnya Allah yang disuruh oleh syarak asy-syarif, syarak yang mulia, dengan ajaran daripada rasul-rasul, rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, maka bagi Tuhan, yakni bagi Allah, ada banyak nama-nama yang molek. Maknanya nama-nama yang baik, nama-nama yang indah, nama-nama yang suci, nama-nama yang mulia. Itu yang dikatakan Asmaul Husna tu. Dan sifat-sifat yang maha besar dan yang maha tinggi. Makna tinggi pangkat darjat, bukan tinggi tempat. Maha tinggi makna darjat, bukan tinggi tempat. Allah tidak bertempat. Yang bertempat tu makhluk. Nama Tuhan yang lebih masyhur antara segala nama-namanya, namanya Tuhan ialah Allah. Itu nama yang paling makrifah sekali. Nama yang paling agung sekali. Nama-nama Allah tu banyak. Yang terpaling agung sekali Allah lah. Alif lam lam ha, itulah Allah, itulah nama yang terpaling makrifah sekali, yang terpaling hebat, yang terpaling agung, yang terpaling besar, yang terpaling mulia sekali. Disebutkan lafzul jalalah, yakni lafaz yang maha besar. Sebab tu orang yang mengerti bila sebut Allah dia jadi takut, bila sebut Allah dia jadi malu. Sebab dia faham tu, Allah bila sebut Allah ni mana nama yang paling menggerunkan, yang nama yang paling besar, yang paling azim sekali, yang paling mulia sekali. Bila disebut Allah, kan Allah Ta'ala yang ayat juga dalam Quran. Mereka tu bila Allah sebut, bila mereka mendengar Allah, jadi gerun, jadi takut, jadi gerun, jadi gementar. Sebab apa jadi macam tu?
Kenapa jadi sampai macam tu? Dengar nama Tuhan jadi gementar. Sebab kenal lah tadi. Sebab kenal. Kalau sebut nama je tapi tak kenal sifat, sebutlah banyak kali. Tak ada apa pun timbul dalam hati. Kita buat contoh lah, buat contoh. Gerun ataupun takut kepada makhluk. Malam-malam kita keluar malam. Kita sebut baik depan tadi dia jembalang tak berani dia patah balik. Mengemang bulu. Kenapa sampai mengemang bulu? Sebab yang disebutkan tadi, contohnya kita dah tahu sifat dia. Mukanya hudu pula contoh tapi kalau orang tak kenal sebutlah. Dia tak peduli. Sebab dia tak kenal, dia tahu nama je. Baik tu kat depan tu ada jemalang dia buat selamba. Pasal dia tak kenal sifat. Atau kat depan tu ada rimau tu, dia patah balik. Sebab apa? Bukan dia tahu nama, dia tahu rimau ni sifat dia begini. Oh, sebut rimau berderau-darah, dia patah balik, pucat lesi muka. Kenapa jadi macam tu? Apa yang mempengaruhi sampai dia jadi pucat lesi tadi tu? Menyengat. Itu maksudnya. Jadi kalau kita nak dakwa, kita takut kepada Allah tanpa kita kenal sifat-sifat Allah tu, bohong. Kata ulama, bohong. Sebab takwa itu terbit daripada ilmu, pengetahuan, pengenalan. Takwa itu ibaratnya seperti buah yang keluar daripada pokok yang namanya ilmu. Bila tanam pokok yang namanya ilmu tadi, akan keluar buah. Di antara buah yang keluar tadi, takut kepada Allah, malu kepada Allah, cinta kepada Allah. Semua ni buah-buah ni keluar daripada pohon yang namanya ilmu. Kita tak nak tanam pokok ni. Kita tak nak tanam pokok yang nama ilmu ni tadi. Kita tak nak tanam. Mustahil kita akan dapat ambil buah yang nama takwa, yang nama malu, yang nama sayang dan sebagainya. Jadi kalau kita cakap itu semua dakwaan palsu, dia bohong. Bohong. Jadi wajib belajar. Nabi kata talabul ilmi fardhatun, menuntut ilmu itu fardu, bukan sunat. Belajar pada ain ni tuan-tuan bukan masa lapang. Wajib melapangkan masa supaya dapat belajar fardu ain. Wajib melapangkan masa, bukan nanti masa lapang baru belajar fardu ain. Kalau fardu kifayah tak apa tuan-tuan. Nak pergi dengar ceramah-ceramah umum, nak pergi dengar tafsir, nak pergi dengar hadis, nak pergi dengar sirah. Kalau kita kata nanti masa lapang saya nak pergi dah dengar pengajian tu, tafsir tu, tak apa, sebab dia fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain kita kata nanti masa lapang saya nak pergi ngaji dan tauhid, tak boleh. Nanti masa lapang saya nak pergi betulkan Fatihah, tak boleh. Nanti masa lapang saya nak pergi belajar tasawuf, tak boleh. Wajib melapangkan masa. Wajib melapangkan masa. Jadi benda wajib tak boleh nanti masa lapang. Kita wajib melapangkan masa supaya dapat menunaikan perkara yang diwajibkan oleh Allah. Solat zuhur, saya nak kata nantilah kalau saya ada masa lapang saya solat zuhur, boleh tak? Boleh. Jadi kalau masa lapang saya solat zuhur, boleh? Kalau masa lapang nanti saya solat duha, boleh tak? Sebab sunnah, faham tak? Tapi kalau wajib tak boleh teman. Nanti kalau ada masa lapang saya puasalah Ramadan ni, tengoklah. Mana boleh, sebab wajib. Jadi kita ni banyak, bila kita tak nak belajar, banyak lagi yang kita salah faham kan? Banyak yang kita salah faham, tapi kita rasa macam betul yang kita faham tu. Banyak kita selalu nanti masa lapang saya datang belajar Ustaz, nanti masa lapang saya datang belajar berdoa. Salah. Tapi kita rasa macam alasan itu betul. Ni kata tadi ditipu oleh nafsu dan syaitan.
Nanti masih lapang saya ngaji tauhid. Nanti masih lapang saya ngaji pada ayat. Mana pula nanti masih lapang? Benda wajib tak boleh nanti masih lapang. Wajib melapangkan masa itu supaya dapat belajar ilmu tu. Kalau ilmu sunnah tak apa. Habis. Maka yang lain daripada ini, lain daripada lafzul jalalah tu, diketahui daripada Quran dan hadis, semuanya itu masyhur di sisi orang Islam. Sebahagian daripadanya Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah. Murah tak murah Allah Ta'ala ni semua dibagi, dia tak peduli beriman tak beriman, lupakan dia ke ingat dia ke, dia bagi makan cukup dia bagi mewah, dia bagi sehat, dia bagi hidup, dia bagi bergerak diam, dia bagi memandang, dia bagi memikir, dia bagi akal, dia tak peduli. Hatta setan pun mendapat nikmat daripada Allah. Iblis pun dapat nikmat hidup daripada Allah. Kalau tak, mana dia nak hidup iblis setan tu? Allah yang memberi hidup. Ar-Rahim, ni penyayangnya Allah, pengasih Allah hanya untuk orang mukmin sahaja. Orang kafir munafik atau orang kafir asli, dia takkan dapat Rahim ni, penyayang Allah Ta'ala, pengasih Allah. Ini hanya untuk orang beriman di hari kiamat besok. Orang yang mati dalam keadaan imannya betul, dia akan dapatlah kasih Allah Ta'ala. Allah kasih kepada orang yang beriman tadi, sehingga ada yang diampunkan dosanya, ada yang diringankan azabnya, ada yang diberi peluang mendapat syafaat, kemudian tidak dikekalkan dalam neraka, ada yang diselamatkan, dikeluarkan daripada neraka. Itu Rahim, penyayangnya Allah. Tapi hanya untuk orang yang beriman. Orang kafir, sama ada kafir asli ataupun kafir murtad ataupun kafir munafik, dia takkan dapat Rahim. Duduklah diazab selama-lamanya dalam neraka, takkan diringankan azabnya dan takkan dikeluarkan, dibebaskan daripada neraka selama-lamanya. Wa'iyadzabillah min dzalik. Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Al-Mu'min, Al-Mu'min, Tuhan yang Maha memberi keamanan. Mukmin, memberi keamanan. Kita ni sekarang ni sekarang tak ada benda yang menyakitkan datang pada kita sekarang ni. Inilah Allah menzahirkan sifat dia ataupun nama dia, Al-Mu'min, yang memberi keamanan. Duduk aman gitu. Tak ada dalam ketakutan pun sekarang, duduk dalam aman. Tuhan yang bernama Mu'min. Sifat-sifat yang diketahui oleh mukallaf terbahagi kepada dua bahagi. Baik, sifat-sifat yang diketahui oleh mukallaf terbahagi kepada dua bahagi. Yang pertama, mengetahui sifat-sifat Tuhan dengan ijmali, dengan ringkas, dengan borong. Wajib kita ni beriman dengan sifat-sifat Tuhan secara borong. Apa maksud secara borong? Secara ringkas. Macam mana tu? Iaitu bahawa beriktikad. Iktikad, apa maksud iktikad? Percaya ataupun kepercayaan ataupun pegangan dalam hati, dan berpegang oleh seseorang dengan iktikad yang putus, muktamad, pegangan yang muktamad, kepercayaan yang muktamad, yang tidak berbolak-balik, yang tidak berubah-ubah walau apa keadaan dia sekalipun, senang, susah, sihat, sakit, aman, perang, tak peduli. Berkahwin, berpisah, bercerai, dia tak peduli. Doa qabul tak peduli. Apa yang diminta dapat, apa yang diminta tak dapat, tetap pegangannya begitulah. Itu maksud jazam, putus. Bukan waktu senang lain, waktu susah lain. Waktu dapat nikmat, Allah Maha Pengasih, Penyayang, Pemurah. Bila tak dapat nikmat, dapat bala lepas satu-satu, dah diiktikadnya Tuhan zalim pula dah. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Itu tak jazam. Waktu dapat nikmat, Allah Maha baik. Bila dapat bala, Tuhan tak adil pada dia.
Na'udzubillah. Hati-hati tuan-tuan. Tak, zolim ni sifat kekurangan, jangan diletakkan pada Allah. Boleh kufur tuan-tuan, jangan boleh murtad, faham tak? Siapa yang meletakkan sifat zalim pada Allah, murtad. Jaga baik-baik, jaga lidah kita, jaga hati kita. Sebab syaitan nafsu ni dia tunggu kita leka lupa buat tu. Bila kita tak belajar, kita tak tahu, pantang dibisikkan apa je, kita kira je. Tapi bila ada ilmu, contohnya syaitan nak membisikkan, Tuhan ni zalim, orang lain senang aku susah, orang lain sihat aku sakit, orang lain makin kaya aku makin susah, Tuhan ni zalim, contoh dibisikkan oleh syaitan. Tapi dia boleh tolak, dah maha suci Allah daripada zalim. Sebab dia ada ilmu, sebab dia tahu zalim itu bukan sifat Allah. Zalim bukan sifat Allah, maha suci Allah daripada zalim. Zalim ni sifat kekurangan, zalim ni sifat kekurangan, sifat kelemahan, maha suci Allah dari sebarang jenis sifat kekurangan. Maka syaitan yang membisikkan tadi itu supaya kita membenarkan, maknanya selamatlah kita. Selamatlah kita. Sebab kita menolak, kita tak mengiyakan walaupun setan datang duk bisik, Tuhan tu zalim. Orang lain senang kau susah, orang lain sakit, orang lain sihat kau sakit, orang lain makin bertambah nikmat kau makin bertambah azab, semakin susah. Tuhan tu zalim. Tapi orang ada ilmu, dah maha suci. Apa juga keadaan aku sekalipun, tetap Allah Ta'ala tu maha. Apa yang dibuat itulah yang terbaik, kerana dia lebih maha mengetahui, sedangkan aku tak tahu. Jangan main tuan-tuan. Orang kenal Tuhan ni, dia punya martabat redha ni ada dua dia kata. Redha ni ada dua. Satu redha, dia takkan rasa sakit walaupun dia sakit. Ini redha yang paling tinggi sekali. Yang ini tidak dituntut oleh Allah maknanya. Sebab tak semua orang mampu ke situ. Adapun redha yang pangkat kedua ni, ini wajib atas kita semua. Kita berasa sakit, tapi hati tidak sekali-kali berjahat sangka terhadap Allah. Sakit, menangis, sakit, hilang orang yang kita sayang, menangis, sedih, tapi hati tidak bersangka jahat dengan Allah. Ini redha yang macam ni dituntut. Ini wajib atas semua orang, wajib atas semua orang. Dan dia tidak mengeluh dan dia tak meluahkan kesakitan itu kecuali kepada Allah. Dia sakit. Kalau contohnya dia ibu bapa, kematian anak-anaknya, dia sedih, kehilangan anak-anaknya, tapi dia tak berjahat sangka dengan Allah. Tetap dia yakin Allah maha pengasih, maha penyayang. Tetap dia yakin Allah telah menentukan apa yang terlebih patut bagi diri dia. Dia tak berjahat sangka dengan Allah. Faham tu? Ini redha yang wajib ada dalam diri kita semua. Ini sifat redha ni. Ada pun yang redha tadi itu sampai tak rasa sakit, itu tak dituntut. Sebab jarang orang dapat. Ada satu cerita, seorang ni dia jatuh cinta pada seorang yang lain, orang istana. Bila raja tahu yang dia ni jatuh cinta dengan orang istana tadi, maka murkalah raja tadi. Lalu dia ditangkap dan disebat 1000 kali sebatan. Sedikit pun dia tak ada mengeluh, tak ada adu-adu tadi. Diam. Orang pun pelik, kenapa sampai macam tu? Adakah kau tak rasa sakit? Apa dia jawab? Macam mana aku nak rasa sakit sedangkan orang yang aku cinta ada depan mata? Macam mana aku nak rasakan sakit sedangkan orang yang aku cinta ada depan mata? Maknanya perasaan cinta itu boleh menghilangkan rasa sakit. Ini martabat redha yang tinggi.
Atau dikata kadang-kadang ada orang jadi macam tu, dia diberi bala oleh Allah, bukan dikata innalillah dah, tapi alhamdulillah ya Allah. Kan kita dituntut bila datang bala, benda yang menyusahkan kita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi golongan ni dah, bila dapat benda yang menyakitkan dia, alhamdulillah ya Allah. Sebab apa tu tadi? Cintanya kepada Allah tu tak sama. Hebat tu cerita orang hebat-hebat. Jadi betul lah. Betul lah tu makna bila perasaan cinta tu tadi kuat, dia takkan rasa sakit. Walaupun dia sakit, dia kata macam mana aku nak sakit sedangkan orang yang aku cinta ada depan mata. Jadi orang yang sentiasa hatinya kepada Allah, tu dia akan jadi macam Allah bagi sakit, dia tak pernah mengeluh. Tengok para Nabi, para Rasul, makin diuji dengan kesakitan, makin dekat dengan Allah. Makin dekat dengan Allah, makin diuji dengan bala, makin banyak ibadat dia. Tak sama macam kita, tuan-tuan. Bila Allah uji dengan masalah, kita makin tinggalkan agama. Suami masalah, bini makin jauh dengan Allah. Yang bertudung, buka tudung. Sebab apa? Diuji dengan masalah rumah tangga. Nampak tak? Yang suami bila bini buat perangai, dah tinggalkan masjid, tinggalkan kuliah, pergi naik kelab. Sebab apa? Diuji dengan masalah. Jadi kita ni bila diuji makin jauh kepada Allah, bukan makin diuji makin dekat. Dan kita makin Allah uji makin jauh, makin diuji makin tinggalkan Allah, makin tinggalkan agama. Sepatutnya makin diuji makin rapat, makin dekat. Banyak benda dia berlaku tu kan. Bini kecewa dengan lelaki, buka tudung, dedah aurat, bergaul bebas. Sebab apa? Konon-kononnya stres dengan suami yang tak baik. Yang laki-laki pun macam tu, bila bini buat masalah, stres, buat benda haram. Begitu cara dia, tuan-tuan. Kenapa kita menjadikan kejahatan, kemaksiatan orang lain sebagai lesen untuk kita melakukan maksiat? Kita ni manusia ni memang sentiasa nak cari ruang, nak cari alasan. Kenapa orang lain yang buat maksiat, kita pun kita nak jauhkan diri dengan Allah? Kenapa bila orang lain maksiat, kita jadikan kemaksiatan, kejahatan orang tadi sebagai jalan, pembuka jalan untuk kita melakukan maksiat? Kenapa jadi macam tu? Nampak tak? Kenapa kita nak terpengaruh dengan dosa orang, dengan kejahatan orang, dengan maksiat orang, sehingga kita nak menjauhkan diri kepada Allah? Besok kita nak jauh dengan Allah macam mana? Sebab apa dulu kau semayang, sekarang kau dah tak semayang? Sebab suami jahat. Sebab suami jahat lah saya tak semayang dah. Macam tu. Dah selama ni kita semayang kerana suami. Yang suami kenapa sekarang dulu tak minum arak, sekarang minum arak? Sebab bini jahat. Dah selama ni jadi baik kerana bini ke kerana Allah? Ini banyak berlaku dalam diri kita. Kita tunggu cari peluang-peluang, tengok orang lain buat dosa, buat maksiat, kita kata, wah ini satu jalan. Nampak tak tu? Na'udzubillah min dzalik. Ditipu. Mengajilah, mari kita belajar, mari mengajilah. Betulkan niat mengaji. Allah akan bimbing satu-satu. Allah akan tunjukkan satu-satu. Allah akan ajar kita. Allah akan tunjukkan kelemahan, kesilapan kita satu-satu. Syaratnya ngaji. Itu fardu ain, jangan tinggal. Sebab kalau nak cerita itu Z taknya habis. Panjang. Ngajilah, nanti sendiri Allah Ta'ala akan bukakan, sampaikan. Daripada tak faham jadi faham, daripada tak tahu jadi tahu, daripada tak sadar jadi sadar. Kemudian katanya musanai lagi, dan berpegang oleh seseorang dengan i'tiqad yang putus. Ni sebab apa nak kena kenal Tuhan tadi? Supaya kita boleh beriktikad dengan i'tiqad yang putus.
Kalau Tuhan ni kita hanya tahu nama je, ini yang menjadikan nanti tak putus i'tiqad. Memang sekarang dipercaya Allah tu Maha Pengasih, Penyayang, Pemurah. Tapi bila diuji, datang hasutan syaitan, bisikan nafsu syaitan, datang lagi balak, ni dah mula goyang. Dah goyang dah. Sebab selama ni dia hanya tahu Allah. Ada pun sifatnya dia tak tahu, sifatnya dia tak faham. Jadi dia tak ada pegangan. Dia tak ada pegangan yang sebenar-benar tak ada. Ini yang kita takut ni tuan. Sebab syaitan dia tak pernah leka. Syaitan dia tak pernah leka dalam mencari peluang menyesatkan kita. Dia tak pernah terlupa. Dia tunggu. Dia tengok kita lupa, dia tengok kita leka, dia tengok kita lalai. Sedang molek, datang bala, datang kesusahan, ini peluang yang amat ditunggu-tunggulah oleh syaitan tadi. Sebab kita ni manusia akan lemah bila kita diuji. Pegangan kita terhadap Allah tu akan jadi lemah bila diuji. Sebab tu syaitan akan ambil kesempatan. Dia akan menimbulkan syak, keraguan. Betul ke Tuhan tu tahu? Betul ke Tuhan tu dengar? Betul ke Tuhan tu pengasih? Kita pernah ditanya oleh seorang lalu kawan, dia kata, betul ke Tuhan tu ada? Betul ke Tuhan dia? Bukan orang kafir, tak orang Melayu. Betul ke Tuhan ni ada? Ya Ustaz, orang Tuhan ni ada, betul ke? Apa maksud soalan tu? Kalau dia seorang yang beriman, yang yakin, yang jazam, patut tak soalan tu keluar? Jadi perkataan di soalan itu menunjukkan dia dah mula meragui Allah. Saya semayang tapi susah. Makin saya semayang, saya tak senang-senang pun. Betul ke ada Tuhan? Maksudnya tak nak jadi macam tu kan? Kita tak nak jadi macam tu. Bahaya. Syaitan dia akan ambil kesempatan tu nak menimbulkan keraguan dalam hati. Nak jadi murtad ni bukan nanti tolak terus, cukup ragu sudah. Bukan kata tak percaya Tuhan langsung, cukup ragu tentang kewujudan Allah, cukuplah memurtadkan, mengkafirkan seseorang. Bukan nanti tak percaya terus. Dia ragu-ragu, ya ke ada Tuhan ni? Ya ke? Betul ke ada? Ya ke? Betul ke Tuhan tu adil? Ya ke Tuhan tu adil? Betul ke? Maknanya ragu. I'tiqad iman ni bukan mana ragu, yakin. Jadi nak yakin tu tadi mesti ada dalil. Nak yakin tentang Allah ni mesti ada dalil. Nak yakin Tuhan kuasa, nak yakin Tuhan mengetahui, kita mesti ada dalil, mesti ada bukti. Kalau kita percaya kepada Tuhan, dia percaya dengan makna kita tiru-tiru mak ayah kita, dia tak tentu dengan kita. Sebab kita meniru tanpa dalil. Kita beriman, makna kita percaya Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Mengetahui. Sebab kita dengar orang cakap, kita pun tiru. Padahal bukti Allah Ta'ala tu Maha Mengetahui. Contohnya dalil bukti yang Allah tu Maha Mengetahui, kita tak tahu dalil buktinya, entahlah. Tapi kita percaya Allah tu Maha tahu. Tapi rupa-rupanya tiru perkataan orang-orang kata Allah tahu, kita pun kata Allah tahu. Maka bahaya ni, duduk dalam keadaan macam ni bahaya. Bila datang hasutan, dia dah bergoyang. Kalau Tuhan tahu, kenapa kau tak dapat lagi apa yang kau minta? Kau selalu doa dalam semayang, luar semayang, lepas semayang doa. Kalau betul dia tahu, kalau betul dia mendengar, dah tentulah kau akan dapat apa yang kau minta. Pak dah tahu. Baik. Kemudian dengan tiap-tiap sifat kesempurnaan, jadi wajib
Pegangan dalam hati ni mesti putus, susah senang dia takkan goyang. Itulah kaya miskin begitulah, dia duduk luar negara ke macam itulah, dia takkan ubah. Dia bahagia ke, dia berbini ke, bercerai ke, dah tetap pegangan, dia takkan berubah. Itulah dalil-dalil tanda kita tak ikhlas melakukan ibadat. Kita berubah. Bila orang berubah, kita berubah. Bila orang berubah, ibadat kita pun berubah. Sebab kita buat ibadat kerana selain Allah. Kita jadi suami yang baik kerana isteri, bukan kerana Allah. Sebab tu bila isteri kita tak baik, kita dah berubah, tak jadi suami baik dah. Dah tak semayang, dah pergi berjudi, dah pergi berzina, dah pergi minum arak. Sebab apa? Kecewa dengan bini. Kenapa perlu begitu kalau ibadat pengabdian kita kerana Tuhan, kerana Allah? Kenapa nak terjejas dengan perbuatan manusia? Yang bini pun macam tu. Betulkan balik, jaga baik-baik. Orang yang ikhlas dia takkan berubah, dia tetap istiqamah buat kebaikan walaupun orang lain tonggang terbalik. Walaupun orang lain tonggang terbalik, dia tetap dengan ibadat dia. Sebab dia buat bukan kerana orang, dia buat bukan kerana bini, dia buat bukan kerana anak-anak, dia buat bukan kerana masyarakat, dia buat bukan kerana suami dah. Dia buat memang kerana Allah. Sebab dia yakin setiap pengabdian diri dia itu akan dibalas oleh Allah. Walaupun anak bini dia, laki dia tak menghargai, walaupun laki bini dia tidak memberi balasan baik, tetap dia akan dapat balasan baik daripada Allah. Sebab tu orang yang betul ikhlas, dia tak akan berhenti buat baik, dia akan terus buat baik. Dia akan terus buat baik. Tengok tu dalilnya Nabi kita Muhammad SAW. Buat baik. Orang buat tak baik, dia balas dengan baik. Tu penghulu segala orang yang ikhlas. Penghulu, ketua segala orang yang ikhlas, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu satu kepelikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, makin orang buat jahat, makin dia buat baik dengan orang. Makin orang buat jahat, makin dia buat baik. Kita tengok waktu malam Nabi, apa yang dikepung rumah tu kan? Oleh komando oleh komando musyrikin nak bunuh Nabi. Nabi keluar dalam keadaan mereka tadi dilenakan oleh Allah, padahal boleh je Nabi nak penggal leher seorang-orang. Nabi letak pasir di atas kepala masing-masing. Bukan Nabi ni dengan pedang dah. Kalau kita lah masanya kan. Ni dah masanya, dah masing-masing tak sedar. Inilah masanya nak penggal dah. Nabi letak pasir, bagi tahu kau tak kuasa pun. Kau tak kuat pun, kau tak hebat pun. Lemah lembutnya Nabi. Orang nak datang bunuh dia letak pasir. Allah. Siapa boleh tiru akhlak Nabi, sifat pemaaf Nabi? Ya Allah, betul lah. Kita jangan buat pasal. Orang buat salah dengan kita, jangan buat pasal. Dendam ni, kita ni pendendam. Kita ni pendendam. Cuba tengok berapa banyak kali kita buat jahat dengan Tuhan, berapa banyak kali kita buat jahat dengan Allah, berapa banyak kali kita ingkar perintah Allah, berapa banyak larangan Allah yang kita langgar. Kita tengok apa yang Allah bagi pada kita. Kita kena renung. Kalau kita nak berdendam dengan orang, kalau kita nak balas kejahatan orang pada kita dengan kejahatan, kita fikir macam mana Allah dengan kita. Berapa banyak, siapa yang berhak ditaati, kita ataupun Allah? Adakah orang lebih berhak mentaati kita daripada kita mentaati Allah? Adakah orang, manusia ni lebih berhak mentaati kita daripada kita mentaati Allah?
Sehingga perangai kita ni pantang orang buat jahat dengan kita, kita pasti nak balas dengan kejahatan. Tak bagi can. Cuba kita tengok macam mana sikap Allah pada kita. Berapa banyak kali kita ingkar perintah Allah, berapa banyak yang Allah suruh kita tak peduli, berapa banyak yang Allah larang kita langgar. Tapi tengok, Allah masih memaafkan kita, Allah masih berlemah lembut pada kita, dengan memberi harapan supaya kita berubah kepada yang lebih baik. Kita dah orang buat jahat ni, kita tutup terus pintu kemaafan, kita tutup terus, dendam. Tengok, pantang orang buat jahat dengan kita sikit, kita balas. Oh, tak boleh jadi bagi muka ni. Berapa banyak Allah bagi muka dengan kita, berapa banyak kali Allah bagi muka dengan kita. Selama ni kita tak peduli apa yang Allah suruh, berapa banyak kali Allah bagi muka kita. Boleh makan, boleh minum, boleh bekerja, boleh sihat. Tapi kalau nak ikut langgar perintah Allah, kalau Allah tu sifatnya macam manusia, tuan Allah, kita ni tak tahu jadi apa dah. Tak tahu nak jadi apa dah gitu. Tapi cuba tengok kebaikan Allah pada kita. Kita yang lebih berhak mentaati Allah, bukan orang yang lebih berhak mentaati kita. Sebab ni kita manusia, dan kita banyak dosa, kita banyak silap. Kita ada buat silap macam sama macam orang yang buat silap pada kita, cuma jenis kesilapannya berbeza barangkali. Kita kena fikir macam tu. Ulama atau ilmu tasawuf tu ajar supaya hati kita ni jangan jadi hati yang pendendam. Allah tak suka orang pendendam. Walaupun dia kuat semayang, walaupun dia kuat semayang, kuat qiyamul lail, baca Quran, solat jemaah, tapi bila dalam hati ada dendam, Allah tak redha dia, Allah tak sayang dia. Jadi macam mana nak buang tu? Kita tengok kebaikan Allah pada diri kita, kebaikan Allah pada diri kita. Sepatutnya kita ni, kalau Allah tu sifat macam kita tadi tu, tak boleh salah sikit orang pada kita. Agak-agak kita macam mana, kita kat mana sekarang yang agak-agak salah cakap aja Allah bisukan kita, tengok benda haram je Allah butakan mata kita, dengar benda haram je Allah pekak tulikan kita. Tapi Allah tak buat macam tu, sebab Allah ni nak bagi peluang. Baiki lemah lembutnya Allah maha lemah lembut. Kita bersifat keras gitu. Nanti padang mahsyar, nak padang mahsyar macam padang bola. Fikir kita ni banyak dosa, kita ni masing-masing ada dosa, cuma jenis dosa tak tahu. Jangan ajar hati kita jadi pendendam, jangan. Jadi pemaaf, walaupun pedih, perih, pahit, cuba maafkan. Allah akan bayar semua, jangan risau. Allah akan bayar dengan sebaik-baik balasan. Segala kesakitan kita itu akan dibayar dengan syurga Allah. Jangan apa guna kita semayang jadi pendendam. Kita semayang nak Allah redha, tapi dalam hati kita simpan benda yang Allah tak redha. Kalau kita nak redha, kita kena kena usaha buat apa yang Allah redha. Kalau kita nak Allah redha, kita kena buat benda yang Allah redha. Dan jangan buat benda yang Allah tak redha. Ni dalam hati ni banyak benda yang Allah tak redha ada dalam hati kita. Walaupun zahir kita dah nampak baik, dalam hati kita ni banyak penyakit yang Allah tak redha. Suka sangka-sangka jahat dengan orang, pendendam, tidak pemaaf, ni semua sifat yang Allah tak redha. Allah tak seronok dengan kita. Allah tak seronok dengan kita walaupun kita rajin semayang, puasa, baca Quran, tapi bila benda-benda ni ada dalam hati kita, Allah tak seronok dengan kita. Percayalah, Allah tak seronok dengan kita. Padahal kita solat supaya Allah seronok dengan kita, Allah redha. Ni nak sampai Ramadan,
supaya Allah redha. Bila kita puasa nak Allah redha, mudah kita nak faham bahasa redha ni, supaya Allah seronok dengan kita. Supaya Allah seronok dengan kita. Tapi macam mana Allah nak seronok dengan kita padahal dalam hati kita ada benda yang Allah tak seronok? Kita ni banyak mengutamakan amalan zahir, banyak kita mengutamakan ketaatan zahir ni, tapi yang dalam ni kita biarkan banyak benda yang haram yang Allah tak suka dalam hati. Tak selamat tuan-tuan. Kita kena seiring ni, zahir batin kena seiring, taat zahir dan taat batin. Mana zahirnya jangan buat maksiat, batin pun jangan buat maksiat, baru insya-Allah akan ada harapan. Insya-Allah akan ada harapan. Tapi kalau zahirnya sahaja taat, tapi batinnya penuh dengan benda yang Allah tak redha, ini kita tak selamat. Kita di dalam zon yang berbahaya, di dalam zon bahaya. Insya-Allah mudah-mudahan azam, usaha, belajar sama-sama lah. Niat kita belajar nak baiki diri, harap pertolongan Allah. Mudah-mudahan Allah tolong itu. InsyaAllah Allah akan tolong orang yang bersungguh. Allah akan tolong, itu Allah janji. Allah takkan sia-siakan orang yang bersungguh-sungguh. Dengan tiap-tiap sifat kesempurnaan yang layak dengan keadaan ketuhanan dan mustahil. Jadi apa sifat Tuhan kita kena tahu supaya kita nak i'tikadkan dalam hati, dan apa pula sifat yang mustahil bagi Allah kita kena tahu supaya jangan disifatkan Allah dengan sifat-sifat tu. Sifat mustahil itu ada berapa? Apa sifat mustahil Allah kita kena tahu satu-satu. Supaya jangan disifatkan Allah dengan sifat tu. Contohnya macam tadi tu, zalim. Zalim bukan sifat Allah. Zalim bukan sifat Allah. Zalim sifat kita. Maka jangan disifatkan Allah dengan zalim. Jangan. Sebab tu kita kena tahu zalim bukan sifat Allah. Wajib kena tahu zalim bukan sifat Allah. Supaya jangan kita i'tikad dalam hati kita Allah zalim, ataupun beridah kita kata Allah ni zalim. Jangan. Dan mustahil atasnya bersifat dengan apa dua sifat kekurangan. Nampak tu? Jadi apa-apa sifat kekurangan semuanya mustahil bagi Allah. Ini yang dimaksudkan tadi beriman secara ijmal. Maksudnya wajib kita percaya dalam hati sungguh-sungguh Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang maha tinggi, yang maha suci. Dan mustahil, makna tidak ada sekali-kali pada Allah sebarang jenis sifat kelemahan, kekurangan. Itu maksudnya beriman secara ijmal. Cukuplah sekadar itu. Cukuplah. Mata dah berit-berit. Mata dah berit-berit, perut dah bunyi-bunyi. InsyaAllah mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu kita pada pagi ini, mudah-mudahan dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah Taala mengampuni segala dosa-dosa kita, kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup ataupun yang dah pergi, anak isteri kita tak lupa, suami, anak-anak kita, adik-beradik, ipar dua, sepupu sepapak kita, jiran tetangga kita, kawan-kawan kita semua, kenalan-kenalan kita semua, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, orang yang baik dengan kita, orang yang tak senang, yang tak baik dengan kita, mudah-mudahan sekaliannya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita diberi umur yang panjang lagi, berkah, kerana banyak lagi ilmu yang kita nak kena belajar, dan banyak lagi benda yang Allah dah bagi tahu kita tak amalkan lagi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dengan diberi umur yang berkah. Mudah-mudahan Allah Taala meluaskan rezeki yang halal, lagi diberi keberkahan pada rezeki kita, sehingga rezeki-rezeki yang Allah sampaikan kepada kita itu menjadi asbab semakin mudah untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dilahirkan daripada kita keturunan yang soleh dan solehah, yang berjaya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita agar dapat kita menikmati bulan Ramadan yang akan datang ini. Mudah-mudahan dapat kita perbaiki Ramadan kita kali ini. Mudah-mudahan Ramadan kita kali ini, ibadat kita maksudnya dalam bulan Ramadan ini yang akan datang ini lebih baik daripada Ramadan kita yang telah lalu. Dan mudah-mudahan harapan kita, mudah-mudahan apa yang kita amalkan zahir batin dalam bulan Ramadan itu berkekalan
sehingga bertemu kepada Ramadan yang lagi akan datang, insya-Allah. Mudah-mudahan jumpa lagi lah, insya-Allah. Maknanya kelas kita akan datang tu nanti dah puasa lah jadi saya ucapkan selamat menyambut Ramadan kepada semua, dan saya minta maaf banyak-banyaklah salah silap apa benda semua ni. Jumpa lagi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqih ahlana wa qurbatana fi dinina ma ahli qutri wa thawdaka wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sihat ni. Yang bagi pelihorin pagi-pagi ni. Pok minum. Bismillah. Waalaikumsalam. Benda hari cuti saya di malam wakil. Oh ya, sumbangan untuk Masya-Allah, jazakumullah. Cuti luar kawasan. Oh, dia pergi. 2 hari. Insya-Allah. Anak-anak jalan. Yalah, cuti sekolah. Yalah, betul-betul. Doa saya je. Jumpa lagi, masih banyak. Jumpa lagi insya-Allah. Moh. Bentar lagi boleh makan ni. Jadi doa saya bang. Doa saya. Oh, jumpa lagi. Sama lah. Jumpa lagi. Jom pakcik. Doa saya cik. Jumpa lagi. Sihat ni? Alhamdulillah. Run. Cik, sama cik. Doa saya cik. Bila pergi? Dah pergi belum? Besok malam. Masih. Amin, insya-Allah. Insya-Allah. Jumpa lagi. Jom. Macam punya tempat. Nak tengok anak Dia berjalan ni. Melihat kebesaran. Kebesaran Allah. Pakcik, sihat je. Jom, moh. Kita ke kawan. Allah. InsyaAllah. Doa saya ni. Jumpa lagi. InsyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jom sarapan. Moh. Kita sarapan. Jangan lagi cuti-cuti Quran ya. Banyak orang nak cari. Jangan lagi untuk sidang. Untuk sidang jangan lagi Tak lagi hilangkan diri. Pakcik. Ni banyak ni, siapa nak makan ni? Nak ajakkan kawan yang dia orang ni jauh. Ada ikut tak? Ada ikut. Bila hari ni? Hari-hari ikut. Hari-hari ikut. Kita tu kan. Nak ajak kawan-kawan dalam ni jauh dia orang ni. Alhamdulillah. Sihat semua ni, insya-Allah. Kawan semua sihat semua. Barakallahu fikum. Pukul 9.30 ni ada kelas, insya-Allah. 9.30 nanti ada kelas duha. Sama-sama semuanya, sama-sama. Mai jom kita pakat-pakat. Yang tak puasa mai sarapan pagi. Masya-Allah. Tak hati saya kat hati Tak hati siapa lagi ni? Cargas. Mana Cargas? Azman, masih Azman. User siapa lagi ni? Salasiyah. Minggu Ogos. InsyaAllah. Libun. Tiza. Banyak rumah dia ni. Sore. Azman kau nampak je Azman ni semua dia perhati Bola.
Azman ni semua berhati ya. Lepas sore pun dia perasan. Video kat sini kan? Video kat sini kan? Wah Azman ni. Perhati semua Azman ni. Semoga kawan-kawan semua sihat sihat semua Kalian jaga diri baik doakan saya. Doakan ahli keluarga saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma barik lana. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu. Ha. Ada Tu apa tu? Masya-Allah. mutabak kan? Tapi bukan mutabak Singapura. Azman lah, Azman. Ni ni saya lemak. Kirim bertabat Singapura sini Azman. Sahabat-sahabat semua, kawan-kawan semua. Selama Boleh lah. sini mak. Apa nama bertabat tu? Ada. Murtabak. Bulan puasa esok dia punya musim. Ada tempat ni. Cari martabak aje. Yang ni kena dapat mutabak ada payah sekarang. Betul? La haula wala quwwata illa billah. Makasih kawan-kawan semua, terima kasih sahabat. Kawan-kawan semua, semoga kalian sihat semua dengan rahmat redha Allah selalu. Dipermudahkan urusan kalian semua. Memberi ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Kami dengan dulu mutabak. Baik. Bismillah. Tafadhal. Azman Singapura. Tumpang tengok, jangan dia tumpang tengok. Mula sama-sama doa insya-Allah. Kita sama-sama doa. Ya Allah. Kamu tak jumpa sudu ni. Dah semua ni dulu ni mesti ni. Kamu tak jumpa sudu ni. Legend ni. Sudu ni. Pakcik puasa ke pakcik? Ingat puasa tu ni. Okey, insya-Allah. Saya rebus telur dengan kicap. Azman kau makan telur Azman. Okey sahabat, insya-Allah berehat sekejap, pukul 9.30 nanti jumpa balik. InsyaAllah 9.30, 9.35 kan ada kuliah duha pula InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.